صلاة على أسعد المخلوقات كشمس ضحى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كحبيب محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كبدر محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkongsian ilmu pada hari ini kita mulakan dengan majlis bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Oh, ingat tu yang tanya tu. Saya lah. Orang lain tahu kod lah nak rekod tu tanya tu. Dah. InsyaAllah ingat. Ada sebab saya save number. Okey boleh. InsyaAllah. Nanti saya send ni lah tak dalam ni WhatsApp. Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sama lah kita pun. Okey Nat. Okey, terima kasih. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak mengupas berkenaan dengan binatang ataupun haiwan yang orang kata apa? Bagi tahulah kepada makhluk yang bernama jin. Jin apa? Jin. Maksudnya jin lah. Okey. Raja kepada jin, bapa jin, mak jin, semua lah. Makhluk ni apa? Binatang ni, serangga ni dia memberitahu kepada jin tu bahawa jin ni tak ada lah power sangat, tak ada lah bijak sangat. Jadi dia tertipu lah, tertipu kipah. Jadi dia tertipu dengan naknya Nabi Sulaiman ni dah meninggal. Okey, cerita dia macam ni. Setahun anak-anak makan tungkat Nabi Sulaiman, barulah semua makhluk sedar bahawa baginda Nabi Sulaiman alaihi wasallam tu dah meninggal ataupun wafat. Kisah Nabi Sulaiman yang mempunyai mukjizat, dia boleh bercakap dengan semua makhluk. Dia boleh bercakap dengan semut, dia boleh bercakap dengan jin, dia boleh bercakap dengan ayak, pokok, tanah, semua boleh, burung-burung boleh. Itu kuasa Allah Ta'ala bagi pada dia. Diceritakan di dalam Quran, bukan cerita rekaan.
Sulaiman yang Nabi Sulaiman ni mempunyai putera yang iaitu Nabi Daud alaihissalam pada zaman kanak-kanak yang merupakan seorang budak yang bijak. Nabi Daud ni nabi yang bijak. Okey. Baginda telah dilatih oleh ayahndanya, maksud dia tu Nabi Daud ni Nabi Sulaiman ni dah latih Nabi Daud ni untuk menggantikan tempat sebagai pemerintah walaupun ia tidak disenangi oleh abangnya yang melepas tahta daripada Daud. Akhirnya si abang mati dibunuh oleh tentera Nabi Daud yang membuat serangan balas selepas rampasan kuasa. Nabi Sulaiman ni, dia ni adalah raja muka bumi ketika itu. Sebab raja pada semua makhluk ketika itu. Sebab apa? Sebab dia boleh bercakap dengan semua. Itik ke, ayam ke, semut ke, burung ke, apa, ikan dalam sungai. Dia boleh bercakap. Dan binatang tu boleh cakap dengan dia balik. Maksud dia cakap, aku cakap hang. Gitu kan. Tapi bahasa ni lah. Ada orang putih buat contoh. Orang boleh cakap dengan binatang. Dan kali dia ambil daripada kitab Quran. Kenal dengan Nabi Sulaiman. Lepas tu selepas Nabi dah wafat, Nabi Sulaiman menjalankan tugas sebagai pemerintah menegakkan syiar Islam. Okey. Selain boleh menundukkan jin dan haiwan, Nabi Sulaiman ni Allah memberi kelebihan kepada Nabi Sulaiman dengan mengalihkan tembaga di bawah tanah untuk membolehkan baginda membangunkan kotanya yang dilakukan oleh jin. Ya. Maksud dia tembaga ni, Nabi Sulaiman ni dia cayakkan tembaga ni mengalir ikut tanah kan, dan boleh naik bangunan. Sampai tahap tu lah. Lepas tu jin yang naikkan bangunan tu. Lepas tu jin ni sebagai tentera kepada Nabi Sulaiman. Jin ni seperti mana orang kata tentera-tentera kepada Nabi Sulaiman. Jin sentiasa patuh dan taat dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam dan mereka sesekali tidak akan mengingkari perintah kerana takut disiksa. Sebab Nabi Sulaiman ni Power Rangers. Dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Tiru orang putih tiru The Avengers. Tapi semua kuasa yang ada pada Avengers ada pada Nabi Sulaiman. Tapi Avengers tak ada cakap binatang. Cakap cik tak boleh. Tapi Nabi Sulaiman boleh. Asyad. Ini main-main. Sebab tu ni cerita dalam Quran. Orang putih buat cerita Spiderman lah. Cing tembak-tembak lah. Kali tak payah duduk. Tunggu labah-labah nak gigit pungkok hang lah. Dan dia jadilah. So dia Nabi Sulaiman AS Allah Ta'ala bagi dia kelebihan yang amat hebat. Kekuatan yang hebat. Sebagainya. Okey. Kelebihan bercakap dengan haiwan ni turut diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman bersama pengikutnya melalui satu lembah dikenali sebagai lembah semut. Surah apa? Dalam Quran. Surah semut. Nalu. Tahu dah. Game bertanya aku dah. Surah semut. Ada. Nahlu. Surah apa? Surah semut. Nalu. Al-Nam. Jangan cari. Okey. Yalah. Lepas tu dia ni lalu di lembah semut tersebut dan semut-semut ni pun kira ni ya kan. Okey. Sulaiman bersama mengikutnya lalu dah satu lembah dikenali sebagai lembah semut. Okey. Di satu tempat bernama Azgalan. Ketika ni nak cerita balik ni. The Lord of the Ring. Tiru cerita ni bandar Azgalan. Dia pun duduk macam bandar Bunyian dia kan. Orang kan The Lord of the Ring. Orang cerita ni ada cerita lah ni The Lord of the Ring. Semua cerita mereka baca Quran, mereka gaji, mereka buat duit dengan Al-Quran, buat filem, buat drama, ada filem lah. Okey, ketika melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pengikutnya, salah seekor semut ni meminta rakan-rakannya agar masuk ke sarang kerana bimbang dipijak baginda Sulaiman dan tentera secara tidak sengaja. Okey, mendengar perkara itu Nabi Sulaiman ketawa melihat semut yang berada di dalam ketakutan. Kekayaan Nabi Sulaiman turut diceritakan ketika baginda menerima tetamu iaitu Puteri Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah melamar Puteri Balqis.
Tapi adalah cerita panjang cerita, tapi kita cerita dulu sikit-sikit lah. Semasa beliau berjalan dalam satu kawasan istana yang dibangunkan oleh jin, Puteri Balqis ni telah menyelak kainnya kerana disangkakan beliau telah meminjak kawasan kolam air yang dikuatiri akan basah. Namun berkata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Puteri Balqis, yang dipijaknya itu bukanlah kolam, tapi kaca-kaca putih yang dibina pada lantai dan dinding ruangan itu bagi menyambut kedatangannya. Nabi Sulaiman antara raja yang terkaya di muka bumi ini, dengan lantai dan bumbu istananya terdiri daripada emas. Orang buat rumah daripada emas. Kaya banget. Namun semasa baginda wafat, tiada sesiapa pun mengetahui bahawa dia sudah meninggal, kecuali anak-anak. Okey. Diceritakan seekor anak-anak yang terbang bersama kumpulannya telah ditimpa musibah apabila sayapnya patah, lalu dia terjatuh dalam istana Nabi Sulaiman. Haiwan itu kemudian bergerak ke kawasan mihrab yang terdapat Nabi Sulaiman. Kagum kekayaan Nabi. Anak-anak yang kelaparan ketika itu kagum melihat kekayaan Nabi Sulaiman dengan kayu manis berbalut emas permata, iaitu hiasan tempat ibadat baginda. Sesungguhnya kayu manis ialah antara makanan kesukaan haiwan itu. Anak-anak ini melihat Nabi Sulaiman meletakkan dagu pada tongkatnya, yang sangkaan anak-anak baginda sedang khusyuk berzikir kepada Allah. Ketika itu anak-anak memberanikan diri mendekati baginda dan memberi salam dengan memberitahu sayapnya patah dan perutnya lapar kerana sudah berada beberapa hari tak makan ni. Anak-anak itu minta izin untuk mencari jalan keluar dari istana baginda. Malangnya Nabi Sulaiman berdiam, menyebabkan anak-anak yang terus mendekati tubuh baginda dan melihat mata baginda yang tidak berkelip dengan memandang ke lantai. Minta izin makan tongkat. Sebab apa? Anak-anak ni lapar, banyak hari tak makan. Lepas tu dia minta izin kat Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memakan tongkat kayu manis kerana kelaparan. Dan tidak boleh dibendung lagi lah. Lapar sangat-sangat. Tu Nabi Sulaiman ni tak jawab. Tunduk ke pantai, tak jawab. Akhirnya selepas malam berlalu, anak-anak hinggap pada bahagian bibir dan melihat bibir baginda menjadi putih. Ketika berada di kawasan hidung pula, anak-anak tidak merasa hembusan nafas baginda. Lalu mengertilah anak-anak bahawa Nabi Sulaiman telah wafat, dan sebab itulah baginda tidak menjawab salamnya. Anak-anak terus doa kepada Allah sambil dia memakan tongkat kayu manis. Nabi menyebabkan tongkat tersebut menjadi rapuh dan patah sehingga Nabi Sulaiman terjatuh dari tempatnya. Ketika itu barulah seluruh pembesar istana, jin-jin dan rakyat jelata mengetahui Nabi Sulaiman sudah wafat. Hal itu turut diceritakan dalam Al-Quran yang bermaksud, surah itu bermaksud, setelah Sulaiman kami wafatkan, maka tiadalah yang menunjukkan kematiannya melainkan binatang bumi anai-anai yang memakan tongkatnya setelah dia tertelengkup. Barulah jelas bagi jin-jin bahawa jika mereka mengetahui benda yang gaib, tentu mereka tidak akan tinggal dalam siksaan yang menghinakan itu. Dalam surah As-Saba ayat 14 diceritakan anak-anak makan tongkat selama setahun, dan disebabkan jin-jin tidak tahu perkara yang gaib itu, kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka terus nanti sabar orang baca bekerja mendirikan mahligai seperti yang diarahkan. Jika mereka mengetahui kewafatan baginda, nescaya jin-jin tersebut akan berhenti melakukan pekerjaan yang dianggap satu siksaan dan pekerjaan yang hina bagi mereka. Sampai tahap tu dia salah faham jin-jin ni. Dia rasa macam dia hina, rasa kerja buat rumah ni satu penghinaan bagi dia. Tapi sebenarnya tidak. Pengajaran daripada kisah yang Ustaz baca ni dapat disimpulkan agar kita tidak memandang rendah kepada semua makhluk. Ini kerana anak-anak yang dilihat lemah dan kecil itu turut berperanan menjadi penyebab untuk orang lain mengetahui akan wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak boleh direndahkan peranannya. Dalam masa yang sama, kita ini memberi erti walau setinggi mana darjat seseorang, pengakhirannya duduk elok.
Keakhirannya, okey, ialah mati manakala jin pun tidaklah sebijak mana. Mereka yang hidup dalam alam gaib sendiri tidak sedar akan perkara gaib itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sebab moral of the story, kita ni jangan kita peleceh orang. Kita ni jangan kita hina orang. Kalau orang tu kecil, jangan kita kata kecilnya, jangan itu pendek, orang kita pendek. Ni nak ceritakan okey, sebijak-bijak sekuat-kuat jin ni, tetapi orang kata dia tak tahu, orang kata orang tu dah mati. Dia tak tahu. Bermakna sampai zaman dulu sampai sekarang, daripada zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang, malaikat jin dia tak tahu perkara-perkara gaib. Kematian. Dia tak tahu. Kalau kata setengah tempat tu dia ambil benda ni, dia pergi tanam dekat kedah kan. Macam mana benda ni hidang tanam kedah kan. Tu dia memang dia boleh buat. Tapi dia tak tahu. Contoh, mati dah Allah ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Benda-benda yang mati dia tak tahu. Kecuali dalam bujuk kaku tu. Itu dia tahu. Tapi sebab tu moral story, jangan kita hina orang yang kecil, yang tak cerdik, yang tak bijak, tak semestinya dia itu tak pandai. Allah Ta'ala bagi dia kepandaian dalam benda-benda lain, insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami. Fatih doa. Dalam hari nisfu Syaban ini, ya Allah, Kau angkatlah amalan kami, ya Allah, Kau hilangkanlah kemaksiatan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bihi taqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa husnul qawatimi wa yustasqa mamun biwalil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi fi adadi kulli ma yumil lak. Taqabbalallahu minkum.